Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihdihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan terpedaya dengan kesantunan Tuhan. Wahai gulam, jangan sampai terpengaruh dengan sifat Allah yang bersopan santun, ingin memaafkan. Tetapi engkau harus ingat juga bahawa balasannya itu sangat berat. Jangan terpengaruh dengan para ulama yang jahil tentang sikap Allah Azza wa Jalla itu. Semua ilmu mereka itu akan menjadi hujah ke atas diri mereka dan bukan buat diri mereka. Mereka itu hanya ulama yang tahu tentang hukum-hukum Allah, tetapi mereka masih jahil tentang zat Allah Azza wa Jalla. Mereka menyuruh manusia membuat sesuatu, tetapi mereka sendiri tiada mengikutinya. Dan mereka mencegah manusia dari sesuatu, namun mereka sendiri tidak berhenti membuatnya. Mereka menyeru orang kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi mereka sendiri lari daripada Allah. Malah mereka melakukan maksiat dengan terang-terangan dan kesalahan-kesalahan mereka terpampang di mata. Nama-nama mereka semuanya ada padaku tercatat satu demi satu dan siapa orangnya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan mereka sekalian, dan serahkan diri kami sekalian kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada bapa kita Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan balakan setengah kami atas setengah yang lain, tetapi cetuskan manfaat bagi setengah kami buat setengah yang lain, dan kumpulkanlah kami sekalian dalam rahmat-Mu. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara nasihat, wasiat dan peringatan Syekh Abdul Qadir Jilani, supaya kita tidak terpedaya, supaya kita tidak berangan-angan kosong dengan segala sifat kesantunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah, bila seorang mengetahui Allah itu pengampun, maka dia berterusan buat maksiat. Alasannya Tuhan kan pengampun. Bila dia melakukan kemungkaran, dia berkata tidak apa, kerana Allah itu maha luas rahmatnya, pasti Allah merahmati aku. Atau bila dia mendengar tentang syafaat, tak apa, sebab aku dah cinta Nabi Muhammad SAW, baginda akan beri syafaat padaku. Dan aku pun dah keturunan ulama, pasti atuk nenekku beri syafaat padaku. Bukankah dijanjikan syafaat? Maka terpedaya dengan kata-kata ini sehingga mengurangkan amalan ataupun tidak beramal, melambatkan taubat atau mungkin tidak bertaubat. Penyakit ini pertama kena kepada iblis. Dia menyangka bahawa dia sudah terpilih berada di langit. Dia sudah berkumpul dengan para ulama, para malaikat. Dia sudah bebas pergi ke mana yang dia inginkan di langit. Dia menyangka bahawa imannya tidak tercabut. Dia menyangka bahawa Allah menyayangi dia. Maka apapun maksiat yang dilakukan tidak memberi mudarat pada agamanya. Maka ini sangkaan dia. Maka ketika mana dia mengingkari untuk sujud kepada Adam AS, dia tidak menyangka bahawa dia akan dikeluarkan dari langit. Tidak juga dikeluarkan daripada kalangan malaikat. Bahkan dia juga tidak menyangka bahawa dia akan dilaknat selama-lamanya.
Bahkan dilaknat keturunannya sehingga hari kiamat. Bahkan tidak dijanjikan rahmat Allah walau sedikit. Tidak juga syurga walau sekejap. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan kematian paling tragis dalam sejarah makhluk Allah. Kerana kita tahu bahawa bila mati itu ada sakaratul maut. Sakaratul maut paling sakit sekali akan dihadapi oleh iblis. Laknatullahi alaih. Sebagai satu azab. Sebelum dia diazab kekal dalam neraka. Iblis berada pada keadaan dia merasakan Allah itu menyantuninya. Menyayanginya. Maka dia tak peduli dengan maksiat. Kerana dia menganggap maksiat itu kecil. Dia menganggap Allah akan mengampunkan dia. Maka dia pertahankan riak dan egonya, sombongnya. Akhir itu dilaknat. Bahkan diriwayatkan bila mana Nabi Allah Musa AS bermunajat dengan Allah di Turus Saina. Iblis bertemu dengan Adam. Iblis bertemu dengan Musa. Lalu berkata, wahai Musa, apakah aku boleh bertaubat? Maka Musa AS bertanya kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya, boleh. Dengan syarat. Dia mesti sujud pada Adam. Iblis menyangka bahawa dengan Adam sudah mati. Isunya cuma satu perintah. Dia menyangka dengan Adam mati, dia tak akan disuruh untuk sujud pada Adam lagi. Atau hormat Adam. Lalu Allah berfirman pada Musa, suruh Iblis pergi ke kubur Adam dan di situ dia sujud. Yang ini sujud hormat. Lalu kata Iblis, waktu hidup pun aku tidak hormat dia. Bagaimana aku nak hormat dia waktu mati? Maka dia kekal memilih kekufuran. Jadi kalau kita belajar sejarah Iblis, supaya kita tahu Iblis dalam segala, dikelilingi oleh segala keyakinan atau dikelilingi segala jaminan, dia masih tidak terjamin. Dia berada di langit. Bukan tidak ada makhluk Allah dan dunia ini berada di sana. Hidup bersama malaikat. Sekadar kita hidup dengan seorang dua ulama, lalu kita rasa ada jaminan untuk akhirat. Ini Iblis duduk di kalangan malaikat. Tiap-tiap hari tengok malaikat. Bersama malaikat. Cakap dengan malaikat. Dia bersembang dengan malaikat. Pasti sembangan dia tu pasti sembang-sembang yang bermanfaat. Malaikat tak sembang lara-lara. Pasti Iblis di sana sibuk berzikir kepada Allah. Pasti di sana Iblis dengan segala kemuliaan yang dia dapat. Namun lihat, satu kesalahannya cukup menjadikan dia hilang kemuliaan. Sebab itu, bila kita manusia tertipu dengan kesantunan Allah, dengan maksud Allah pengampun, untuk menjadikan kita bebas buat maksiat, maka ini bahaya. Ataupun kita melihat kerana keturunan kita, keturunan baik, keturunan wali, untuk merasakan kita sudah terjamin, maka ini bahaya. Atau hanya kita melihat tak apa, aku kan umat Muhammad, apapun aku akan diberikan syafaat dan sebagainya. Sehingga menjadikan kita berani buat maksiat. Jangan. Kerana itu kita lihat, yang saya sebut tadi yang pertama Iblis, yang kedua Yahudi. Yahudi, dia berkata apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah. Kami Allah sayang. Sebab itu dia melihat, dia tidak mahu menerima perintah Allah, even dia membunuh para nabi, masih lagi menjamin keselamatannya. Maka ini orang terpedaya. Dengan kesantunan Allah, kononnya mereka berkata, Allah kampunkan mereka. Kalaupun Allah azab kami, cuma dalam tempoh kami menyembah patung lembu, patung anak lembu, lepas tu kami akan dibebaskan. Sebab daripada kami keturunan para nabi. Kami ni keturunan nabi. Kami pencetus sejarah manusia dan tamadun manusia. Bila Yahudi melihat bahawa dia berada depan sekali dalam senarai agama samawi, Yahudi, Kristian, Islam, maka menambahkan kesombongan dia. Bahkan dia dengan berani menolak Taurat, lalu mereka kitab baru, Talmud. Begitu Yahudi terpedaya dengan kesantunan Allah sehingga menjadi bangsa terlaknat. Maka Allah melaknat Yahudi dan umat Islam membaca ayat laknat Yahudi sepanjang zaman.
Dan yang ketiga, yang juga terpedaya dengan kesantunan Allah, lalu dilaknat oleh Allah, ialah orang-orang Kristian. Allah sebut dalam Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bizunubikum. Dan berkata Yahudi dan Nasara, Kristian, kami anak-anak Allah dan kami ialah kekasih-kekasih Allah. Lalu Allah berfirman, kalau begitu, kalau kamu benar anak-anak Allah dan kekasih Allah, kenapa Allah mengazabkan kamu? Kenapa Allah menurunkan bala kepada kamu? Kerana itu orang beriman tidak terpengaruh atau tidak terpedaya dengan apa pun kemuliaan yang ada yang Allah berikan padanya, kerana ia satu ujian. Bahkan Nabi SAW antara kebimbangan Rasulullah, walaupun Nabi dalam jaminan, Nabi berdoa dalam solat, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Ini Nabi SAW. Kan itu kalau kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar sudah dijamin syurga. Tidak cukup itu, dia kalau kita lihat kebaikan Abu Bakar As-Siddiq, bermula orang yang pertama memeluk Islam dengan sepakat ahli sejarah. Orang pertama memeluk Islam di kalangan lelaki. Ia di kalangan wanita yang pertama memeluk Islam Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Laki yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang paling pemurah, yang digelar As-Siddiq. Bahkan dia adalah bapa mertua Nabi SAW, sahabat paling rapat, sehingga tidak kelihatan kelibat baginda SAW melainkan bersamanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar dijamin syurga. Apakah dengan segala jaminan-jaminan kemuliaan Abu Bakar, lalu Abu Bakar menyangka dia dah boleh bertenang, rehat, goyang kaki kerana dia sudah ahli syurga? Tidak, dia tidak pernah tenang. Bahkan dia takut. Dia menangis setiap malam, dibimbang keadaan dirinya. Diriwayatkan satu hari Abu Bakar As-Siddiq melihat seekor burung. Burung tadi duduk singgah atas dahan kayu, dahan pokok. Lalu beliau berkata, tuba laka ya tayr tatiru wa taqa'u ala syajar thumma ta'kulu min ath-thamar thumma tatir laisa alaika hisab wala azab. Beruntungnya kamu burung, kamu terbang, kamu singgah mana-mana pohon, kamu makan mana-mana buah, kemudian kamu kembali terbang. Kamu tidak ada hisab dan kamu tidak ada azab. Untungnya kamu. Tuan-tuan, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sudah berada dalam keuntungan yang besar. Apa tidaknya kalau dapat melihat Rasulullah setiap hari? Kita ni tuan-tuan dalam mimpi pun tak nampak. Jangan kata nak tengok jelas. Dalam mimpi pun tak nampak. Mimpi pun kena kejar hantu lagi. Mimpi pun mimpi takut lagi. Ini Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah setiap hari, setiap detik. Tak pernah dirasa ia satu jaminan yang kuat untuknya. Bukan satu jaminan yang kukuh untuk dia bersenang-senang dalam agama, ataupun kita katakan merasa selamat dalam agama. Tidak. Kerana orang-orang yang terselamat dalam agama ini, orang yang sentiasa bimbangkan dirinya, takut. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai satu contoh. Dan pernah satu ketika bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dia pegang lidahnya, dia kata apa? Hadha alladhi awradani al-mawarid. Inilah punca kemusnahan aku, lidah ini. Maka beliau pun menangis dengan tangisan yang berpanjangan. Bimbang lidahnya, bimbang dirinya, sehingga ketakutannya tidak dapat dibayangkan. Tentu hari ini kita tanya, apa yang kita takut dalam hidup? Kita cuma takut tak boleh makan. Kita cuma takut miskin. Kita cuma takut anak-anak tak boleh masuk universiti. Kita cuma takut tentang masa depan dunia. Kita tidak begitu takut tentang masa depan akhirat. Dunia kita takut tak jumpa jodoh, takut anak kita tak dapat jodoh, takut bisnes kita tak jalan, tak lancar. Takut-takut kita yang itu membengongkan kita pagi dan petang, siang dan malam cuma urusan dunia. Tidakkah kita ada
sekelumit ketakutan pada akhirat. Artinya, kita mengambil mudah tentang akhirat. Kita mengambil mudah tentang amaran Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memberi amaran kepada kamu tentang diri Allah. Tentang zat Allah. Allah beri amaran. Kamu jangan berlebih kurang. Tuan-tuan, kalau hal dunia kita pun bimbang. Tuan-tuan dah beli kereta baru. Tuan-tuan masih bimbang takut-takut tayarnya pancit. Tuan-tuan siapkan tayar spare. Tuan-tuan bimbang takut-takut nanti dalam perjalanan kereta breakdown. Tuan-tuan dah siapkan duit dalam poket. Even nombor telefon kalau nak towing atau sebagainya. Kita bimbang. Kita dah ada duit dalam poket, duit dalam bank. Hanya beberapa hari kita terjejas ekonomi, kita dah bimbang. Walau duit dalam bank kita masih berlambak. Walau aset-aset kita masih banyak. Tapi bimbangnya luar biasa. Tapi ketakutan pada akhirat tidak khawatir. Takut kepada kemurkaan Allah SWT. Pernah diceritakan seorang ulama terkenal, Malik bin Daigham rahimahullah. Satu hari dia berlayar bersama sahabat-sahabatnya di tengah malam. Sepanjang malam Malik bin Daigham cuma menangis. Dia tidak sembahyang, dia tidak berdoa pada malam itu. Tidak sebagaimana biasa dia melakukan qiyam. Maka teman dan sahabatnya merasa pelik. Kenapa malam ni Malik bin Daigham tidak qiyam sebagaimana biasa? Tapi dia cuma menangis. Sepanjang perjalanan dia menangis. Akhirnya salah seorang cuba memberanikan diri bertanya. Dia kata, wahai Syekh, kenapa Syekh menangis? Kami tak nampak Syekh solat, tidak juga berdoa. Kami cuma melihat Syekh menangis. Maka kata Malik bin Daigham, "Lau ya'lamul khalaik ma yastaqbiluna gadan ma ladzu bi'aishin abadan." Kalau sekiranya hamba-hamba Allah ini mengetahui huru-hara akhirat kelak, tidak ada seorang pun yang dapat merasakan kelazatan hidup hari ini. Kalau mereka bayangkan apa yang akan berlaku akhirat, dia tak akan rasa kelazatan hidup hari ini. Dan aku, kata Malik, bila mana aku melihat malam yang gelap ini, maka aku takut. Bila mana aku bayangkan bagaimana akhirat yang gelap nanti. Malam ini terlalu gelap dan menakutkan. Sehingga membayangkan aku bagaimana akhirat yang gelap. Dan aku teringat firman Allah Ta'ala, "La yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a." Pada hari di mana semua orang cuma fikirkan dirinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, itu hari yang mana ayah tidak boleh menolong anak. Dan anak tidak boleh membantu ayahnya sedikit pun. Kita tahu tuan-tuan sekalian, akhirat kelak gelap. Padang mahsyar gelap. Semuanya diterangi dengan amalan masing-masing. Yang tak ada amalan berada dalam kegelapan. Bukan padang mahsyar ni macam kita sebut padang bola, spotlight terang-terang. Berada dalam kegelapan sebagai satu bentuk azab. Yang punya cahaya kerana dia ada amal. Campur dengan kepanasan dan sebagainya. Maka Malik bin Daigham membayangkan nanti akhirat kelak dengan kegelapan ini. Masing-masing cuma sibukkan diri. Si anak, si ayah walaupun sayang bagaimana pada anaknya tak boleh tolong. Anak walau bagaimana sayang pada ayah tak boleh tolong. Hari ini para Nabi juga berkata, nafsi, nafsi, cuma diriku, diriku. Tak ada seorang pun berani mengangkat wajah, mengangkat muka. Kerana hari ini Allah Ta'ala murka tidak sebagaimana sebelum ini. Kata kita pernah bayangkan kegelapan kubur bagaimana? Pernah tak kita bayangkan apakah amalan kita cukup untuk kita bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau kita dengan dunia tak pernah rasa cukup, bagaimana kita rasa cukup dengan akhirat? Kita dah gaji sebulan 7-8 ribu, mungkin lebih pada itu. Lepas tu simpanan lagi ada, saham lagi ada, aset lagi ada. Masih bimbang macam mana keadaan ekonomi. Masih bimbang. Tapi amalan kita tuan-tuan, tahajud pun tak bangun, Quran pun jarang baca. Seperti akhirat tu tidak ada kebimbangan kita. Yang pandemik ni kita dah fikir macam mana kalau lagi 3 tahun, 4 tahun matilah aku. Kita tak mengambil kira malaikat maut yang sedang mengiringi kita. Yang dekat dengan kita, bersama dengan kita. Dan kematian yang akan berlaku bila-bila masa.
Kan itu Allah Ta'ala menceritakan penyesalan. Penyesalan sebahagian besar manusia di hari akhirat kelak. Bila mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar dengan firman-Nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kunta laminas sakhirin. Kata Allah Ta'ala, ikutlah segala perintah yang aku turunkan kepada kamu. Jangan sampai kamu menyesal pada hari di mana datang azab Allah Ta'ala secara tergesa-gesa atau secara mengejut dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Waktu itu, setiap diri akan berkata, aduhai celakanya aku. Aku terlalu cuai dalam melaksanakan perintah Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Dulu aku macam tak percaya. Dulu macam aku permain-mainkannya. Maka hari ini penyesalan. Kerana rupa-rupanya aku cuai dengan Allah. Tuan-tuan, kalau kita hari ini tengok macam ni, ambil satu analogi mudah, kalau pandemik hari ini berlaku, apa penyesalan kita? Penyesalnya dulu tak simpan duit. Kalaulah saya simpan duit, taklah sampai jadi macam ni. Menyesalnya dulu, saya tak bekerja bersungguh-sungguh. Kalaulah saya bekerja sungguh-sungguh, saya tak akan mengalami kesulitan ini. Menyesalnya saya dulu tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, taklah saya serindu ini. Lalu kita cerita penyesalan demi penyesalan yang dulu kita boleh buat dan kita tak buat. Atau tak sempurna buat. Ini baru cerita pandemik 2 tahun. Bagaimana akhirat yang kita tak boleh patah balik? Pasti semua manusia teringat dulu dunia, kenapa aku tak buat. Dulu waktu aku hidup, waktu Allah beri peluang hidup, kenapa aku tak buat amalan ini, amalan itu? Kenapa aku cuai, kenapa. Kita akan terus menyesali, mentohmah, ataupun kita katakan meletakkan kesalahan pada diri kita. Kerana itu Allah Ta'ala menceritakan, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Kalau dahulu Allah beri hidayah padaku, kalau dahulu aku mencari hidayah, nescaya aku dah jadi orang bertakwa. Ini penyesalan berikutnya. Dan Allah Ta'ala cerita lagi, au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau nanti, kata Allah, waktu mana kamu melihat azab, kamu akan berkata, ya Allah, kalaulah aku ada peluang yang kedua. Ya Allah, kalaulah aku ada peluang kedua supaya aku jadi orang baik. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kita kat dunia, jangan merasa senang dengan sedikit kebaikan. Jangan sentiasa senang dengan, oh tak apa, Allah dah janjikan banyak perkara Tuhan nak beri pada kita. Tapi ingat, Allah juga menyebut ayat yang banyak tentang azab Allah yang pedih. Azab Allah yang dahsyat. Sebab itu pada salafus salih dahulu, sedikit dosa mereka walau sekecil mana, mereka menganggap seperti gunung yang nak hempak atas kepala. Kami, yang para sahabat berkata, melihat satu kesilapan dan dosa walau kecil, umpama gunung yang akan hempak kepala kami. Tapi orang munafik, iman yang nifak, melihat dosa besar bagaikan lalat yang cuma hinggap di hidung dan dihalau pergi. Yang makan harta anak yatim tak rasa bimbang apa. Tak apa, saya sedekah banyak. Dia tidak tahu amaran orang yang makan harta anak yatim. Yang makan rasuah tak rasa takut. Sebab dia kata, tak apa, saya pun bina masjid. Dia tidak tahu bagaimana Allah melaknat yang memberi rasuah, menerima rasuah, orang tengah. Kata dia, tak apa, saya pun bersedekah dengan apa yang saya rasuah, terima rasuah. Orang-orang yang tidak mahu menuntut aurat, dia kata, tak apa, kami hati baik, kami pun tolong orang miskin. Dia lupa akan amaran Allah terhadap setiap yang melanggar perintah Allah. Tetapi sekecil mana pun maksiat yang kita buat, ia menjejaskan keimanan kita pada Allah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan pada Aisyah, mengingatkan pada Aisyah dan pada kita semua. Nabi kata, hati-hati kamu dengan dosa-dosa yang kecil. Muhaqqaratiz dzunub, dosa yang kamu anggap kecil. Jangan hati-hati. Jangan buat lebih kurang. Kan itu Allah sebut dalam Quran. Tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kamu ingat kecil, tapi di sisi Allah besar. Tuan-tuan, kita kalau duduk dengan raja lah,
atau orang berjawatan. Takut tak kita buat satu kesilapan kecil? Takut. Kita kalau bercakap sebelum dia izin bercakap, kita pun dah takut. Kalau dia main mata dengan kita, kita pun dah takut, belum dicakap. Kalau matanya tunjuk macam dia tak puas hati dengan kita, kita dah takut. Kita dah nampak penjara ke, kena tembak kita ni. Begitu ketakutan. Bayangkan, pemimpin Korea Utara, ketika mana bercakap, kalau seorang tu tertidur, dia punya trauma takut dia, kalaulah pemimpin tu tengok, dia tidur waktu itu, mati dia. Maka nak tidur pun takut. Ini cuma seorang pemimpin. Bagaimana kita tengah solat boleh tidur? Ketika Allah sedang memandang kita, boleh tertidur ketika solat. Bagaimana kita ketika zikir boleh lalai ketika Allah sedang memandang kita? Ni kalau saya kata pemimpin dunia duduk depan, tuan-tuan berani tidur? Tak berani, takut. Cikgu garang dalam kelas, kita dah takut. Semua tunjuk concentrate dengan cikgu. Bimbang hukumannya. Terlalu takut. Kalau sekiranya di Korea Utara, saya ambil contoh untuk analogi kita. Kalau pemimpin tu cakap dia tak tepuk tangan, dia dapati dia tak tepuk tangan, dia kena penjara. Maka semua tepuk tangan. Bayangkan semua, sebab kamera menghala semua. Tengok. Siapa yang tak tepuk tangan? Begitu mereka takut pada makhluk. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Takut makhluk, Allah tak takut. Maka inilah kita katakan bahaya yang akan menimpa orang-orang yang berperwatakan seumpama ini. Dan juga kita lihat bagaimana Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat yang paling kuat menangis, antara yang menangis. Dan dia amat takut pada dua perkara. Wa kana yashtaddu ala thnataini. Wa kana yashtaddu khawfuhu min thnataini. Dia amat takut pada dua benda. Ni sahabat juga dijamin syurga, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sepupu Rasulullah, bukan menantu kesayangan, berkahwin dengan anak yang paling Nabi sayang, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah ini menjamin Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Ali rasa dia sudah terjamin? Tak, dia menangis, dia takut. Dan takutnya pada dua perkara lebih. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, yang paling ditakut berlaku pada dirinya ialah tulul amal. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Tulul amal, panjang cita-cita, panjang angan. Tak mati lagi kita ni. Saya punya keturunan Ustaz umur 80. Saya baru 50. Lagi 30 tahun. Ini tulul amal. Saya tak mati kot sebab saya sihat. Cek kencing manis bagus, darah bagus. Doktor pun kata, Pak Cik ni macam umur 21. Kita punya girang, kita punya senang. Tak nampak malu kemaut, tunggu kat tangga. Doktor kata, Pak Cik ni, kita umur 60. Pak Cik ni umur macam 21. Bacaan gula bagus, kolesterol bagus, darah Masya Allah, sihat. Pakcik makan apa? Kita dengan bangga. Pakcik punya makanan special, adunan dari turun-temurun keturunan pakcik, semua umur 100 tahun. Ini tulul amal menyangka tak mati. Tahu-tahu mati. Kerana tulul amal, orang yang panjang angan-angan ini, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yansal akhirah. Dia selalu lupa akhirat sebab dia nak menikmati dunia. Ni gege ni tunggu pencing baru nak beramal. Atau tunggulah masuk hospital 2-3 kali barulah kita jadi orang soleh. Yelah, itu pun kalau sempat. Tuan-tuan, mati dia datang lebih cepat daripada kita jangkakan. Semua orang bila kematian datang padanya berkata, aduh cepatnya. Tak pernah menyangka bahawa hidup ini akan berakhir begini. Kita dalam seharian kita terus berangan dengan dunia. Siap hari. Kita berpagi, kita dah fikir tengah hari nak makan apa. Nanti malam nak makan apa. Disuat dekat mulut, kita pun dah tanya, lepas ni nak makan kat mana pula. Begitu kita merancang dunia kita dengan teliti. Esok, lusa, lagi 10 tahun, lagi 5 tahun. Tapi perancangan akhirat tak ada. Kenapa? Tulul amal. Kita orang yang panjang angan. Sehingga lupa kematian boleh berlaku sekarang. Dia boleh berlaku pada saya sekarang, pada tuan-tuan sekarang. Tanpa menunggu, tanpa memberi tempoh. Tak kira lah kita masih anak kecil ke,
Tak kira kita masih banyak urusan hari ni ke, dia akan matikan. Yang kedua, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ittiba'ul hawa, suka ikut hawa nafsu. Dan suka kita ikut hawa nafsu lah menyebabkan kita menolak kebenaran. Menyebabkan kita tidak mahu menerima kebenaran dengan mudah. Walaupun datang daripada orang yang kita sayang. Apatah lagi orang yang kita tak suka. Maka ini semua penyakit-penyakit yang menjadikan kita tenang di dunia. Selepas Syekh Abdul Qadir menyebut ketakutan yang perlu kita ada. Jangan terpedaya dengan, ataupun jangan tertipu dengan maksud jangan salah memahami makna Allah itu pengampun. Jangan salah memahami. Jangan salah memahami bahawa Allah Ta'ala itu pemurah. Jangan salah memahami. Kalau bila kita salah memahami sehingga kita tak beradab, tidak berakhlak, sehingga kita melanggar peraturan Allah dengan mudah, mengambil mudah, kita kena ingat Allah itu juga berat seksanya, berat azabnya, dan juga segala perkara yang berlaku kepada ramai orang. Kita baca kisah Bal'am bin Ba'ura, kita baca tentang Barsisa. Bal'am bin Ba'ura sudah mendapat ilmu ma'rifatullah, pilih kesudahannya melawan Nabi Musa. Dia lawan gurunya sendiri, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lihat Barsisa, terpedaya dengan ibadatnya, akhirnya mati dalam kufur. Bahkan lihat orang-orang yang pernah berada belakang Rasulullah, hidup sezaman Rasulullah, pun kufur. Yang macam kita cerita semalam, Tu'mah bin Ubayrik, hidup dengan Rasulullah, semayang belakang Nabi SAW, akhirnya beliau murtad. Ada seorang lelaki yang menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghafal surah Al-Baqarah. Akhirnya dia berpaling daripada kebenaran dan murtad dan mati dalam Kristian. Bila ditanam mayatnya, tiba-tiba mayatnya keluar balik daripada kubur. Lalu pada pengikutnya berkata, ini mungkin perbuatan Muhammad kerana marah orang keluar agama dia. Maka digali lubang lebih dalam, ditanam. Kemudian mayat itu keluar lagi. Terkeluar keesokan harinya. Lalu mereka gali lebih dalam. Kali ini kata mereka tak mungkin akan digali oleh mana-mana orang. Keesokan hari mayat itu keluar lagi. Kalau mereka tahu ini bukan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini kemurkaan Allah padanya. Tetapi ini orang yang semahyang belakang Nabi tulis wahyu. Cakap kita tulis WhatsApp ni apa sangat? Ni tulis wahyu depan Nabi SAW. Cakap kita tulis nota kuliah depan ustaz kita, belum menjamin kita ni. Yang tulis wahyu depan Rasulullah SAW pun begitu keadaan kesudahan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena fikir. Cerita-cerita kesudahan mati yang tidak baik ini kenapa agak-agak? Ya mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Mungkin kerana selama ini ibadat itu dibina dengan riak, dengan sombong. Mungkin selama ini ibadat itu dibina dengan cara menghina orang lain. Memanglah saya ahli ibadat, tapi saya suka hina orang lain. Tengok, kenapa tak jadi macam aku ni, dengan aku ni. Okey, akhirnya dia menghina orang lain, Allah pusingkan keadaan dirinya. Yang dihina tu jadi baik, yang dia simpan hina bertukar jadi jahat. Kerana itu kebimbangan itu perlu kita ada. Kemudian Syekh Abdul Qadir mencela kalangan ulama yang tidak menjalankan tugas dengan sebenar. Bukan menipu orang awam dengan ilmunya. Orang ini kata Syekh, dia tidak kenal Allah. Ya memang betul, sepanjang zaman ada ulama-ulama yang memberi justifikasi orang-orang tertentu. Maksudnya, orang-orang tertentu bila buat apa pun dia kata benar, bagus-bagus, ini tak salah. Ini ulama jahat yang duduk di sekeliling para orang yang ada kuasa untuk mereka mengambil sedikit dedak daripada mereka, untuk memuji setiap perbuatan even zalim sekalipun. Perbuatan-perbuatan mungkar, kata ini tak apa, ini maqasidus syariah, ini siasat syariah. Mereka menggunakan apa saja jenama Islam untuk membenarkan perbuatan orang zalim, orang jahat, even orang kafir. Dia membenarkan perbuatan orang kafir, bukan mengutamakan orang kafir daripada orang Islam. Kata Syekh Abdul Qadir, aku kenal orang ni, nama-nama dia ada dengan aku. Maksud Syekh Abdul Qadir, dia mencela orang-orang yang status ulama tapi tidak berperanan.
Mereka ini bukan kejahatan mereka lebih teruk pada orang awam. Mereka juga buat maksiat. Tapi berselindung di sebalik ilmu untuk menjustifikasikan keburukan dan kejahatan. Dia ada sepanjang zaman. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita selalu sebut tentang ulama, guru mursyid, ulama yang beramal dengan ilmunya. Bila mana kita nak belajar bukan ulama yang sembang je cepat, deras, sembang je pandai, tapi dia tak buat apa-apa. Dia tidak menunjukkan bahawa dia memahami agama tadi. Tidak juga kita nampak dia ke masjid. Tidak juga kita nampak dia berada pada sah depan untuk berebut. Tidak juga kita nampak dia bersungguh membaca Quran. Tak nampak. Apa yang dia cakap tu apa? Dia bercakap untuk meraih dunia. Bukan dia bercakap untuk menegur dirinya atau menegur orang lain. Cakapnya untuk menghiasi telinga orang mendengarnya. Dan mengangkat dirinya, bukan mengangkat agamanya. Maka ini diberi amaran. Kemudian Syekh Abdul Qadir kata, semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada kita dan mereka. Mengampuni kita dan mengampuni mereka. Jadi sebalik kita menyebut kejahatan orang, kita juga mendoakan mereka. Ya, kerana kita dibina, dihubung dengan kasih sayang kerana Allah. Maka kita minta dan kita doa pada Allah. Moga orang-orang yang tersesat dalam bicaranya, tersesat dalam perbuatannya, kembali ke pangkal jalan. Kita sama-sama melaksanakan perintah Allah. Sama-sama mencari redha Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.